Dimuliakan Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas keizinannya dan kesempatan yang diberikan untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, insya-Allah pada malam ni saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan perancangan harta dan pengurusan pusaka. Kesan daripada tidak ada perancangan dan pengurusan yang betul menyebabkan banyak perkara yang menimbulkan masalah. Antara yang berlaku dalam masyarakat kita, realiti yang berlaku dalam masyarakat kita, kalau kita lihat statistik, harta yang terbeku setakat ini bermula daripada tahun 2006 38 bilion, 2009 42 bilion, 2012 52 bilion, 2013 66 bilion, 2016 70 bilion. Ini statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Asli. Harta terbeku ni maksudnya harta atas nama orang mati. Tak boleh dijual beli, tak boleh dikomersialkan. Yang bernilai 70 bilion 2016. Kalau 2019 mungkin mencecah ataupun lebih 80 bilion dengan kadar kenaikan 5% setahun. Ini masalah yang berlaku, dan pencarum KWSP 10.9 juta orang terdedah daripada harta beku sekiranya tidak ada perancangan yang betul. Begitu juga dengan tabung haji 27 bilion ringgit terdedah kepada dibekukan kalau tidak ada perancangan yang betul. Tanah setakat ini lebih sejuta gerai tanah atas nama orang mati. Sejuta. Kalau kupus semenaja Malaysia ni, Johor, Melaka, Negeri Sembilan tu nama orang mati berlaku. Parut tak agak-agak. Tak ayatnya luah. Banyaknya harta yang tidak dapat digunakan secara yang 100% lah. Dan 90% harta beku ini adalah harta umat Islam. Maksudnya kalau tanah atas nama orang mati ni nak jual pun tak boleh. Nak gadah kod bank pun tak boleh. Nak buat urusan gau-tugan ni pun tersekat. Yang bolehnya sekadar duduk aja. Ini disebabkan tidak ada perancangan yang betul. Begitu juga akan berlaku masalah di antara waris-waris, saudara-saudara sekiranya kita tidak rancang harta kita. Ini bubuk kapcai. Kapcai ni berharga 1,000 lebih ya. Begitu juga ada kisah, dia bagi tahu kisah bubuk puyuk belanga. Sebab ayah tu buat catering, tukang masak. Apabila ayah mati, tinggal puyuk belanga banyak. Adik-beradik berebut. Balah adik-beradik 5 tahun tak bertegur siapa. Ini masalah yang berlaku dalam masyarakat kita. Ada siapa kau kes bunuh sebab masalah harta pusaka. Sebelum tu mungkin terlintas di dalam fikiran kita, nak rancang harta lagu mana ni, harta pun tak ada dah. Mari terlintas nak dengar ustaz ngajar bab harta.
Kalau harta banyak tu tak apalah, hak tak ada harta kelitah, mari kelitah gitu. Kita kelih definisi harta tu sendiri lagu mana. Definisi harta, ta'rif harta ialah sesuatu yang bernilai mengikut hukum syarak. Sesuatu yang bernilai mengikut hukum syarak, itulah harta. Tak kira benda itu sekecil-kecil benda sehingga sebesar-besar benda. Kita nampak tanah, kereta, rumah, nampak harta tak? Tapi harta ni, ambo ada sokok, ada piah. Beli dulu dah ada 20 riyal contohnya. Kalau jualan ni laku lagi 5 riyal, piah ambo ni. Apabila laku, bernilai mengikut hukum syarak, piah ambo ni harta ambo. Jubah, kain plekak, seluar, baju, harta kita sebab dia bernilai mengikut hukum syarak. Je, cicing, selipar, kasut, apa-apa sahaja, sama ada sekecil-kecil benda sehingga sebesar-besar perkara yang bernilai mengikut hukum syarak, itu dinamakan harta. Tak boleh nak royak tak ada harta. Tak. Paling dok malam ni ada kain plekak selah, baju selah, piuh atas kepala. Atas harta, hak ada lah ni. Hak rumah, hak dalam bandar tak kira lagi tu tak. Hak ada tubuh kita pun harta kita. Tu definisi harta. Kalau 100,000 kena tiket nombor ekor 100,000 boleh. Adakah harta? Ataupun boleh claim duit insurans, bukan takaful, insurans konvensional, 100,000 boleh claim insurans. Adakah itu harta? Itu tidak dikira harta sebab tidak bermanfaat mengikut hukum syarak. Dia beri mudarat kepada kita. Kalau kita guna duit tersebut, mudarat pada diri kita, kita akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukan harta kita. Okey, itu yang dimaksudkan harta. Harta ni contohnya rumah, tanah, syarikat, saham syarikat itu ada harta. Perabot, wang tunai, ladang, kenderaan. Hal ni hak nak hak besar-besar. Ambo tulis buat masuk dalam slide ni hak besar-besar. Kayu golf, batai ngai tu, kalau orang minat ngai tu. Batai ngai tu harta tu. Orang tino tudung. Tuduh hak mahal-mahal, beribu-ribu, harta tu. Harta ini, kalau tuan dia meninggal dunia, dia bertukar status menjadi pusaka. Harta tadi masa hidup, tuan dia hidup dipanggil harta. Tapi apabila tuan dia meninggal dunia, dia bertukar status menjadi pusaka. Biasa buat perumpamaan seperti orang puai lah. Orang puai sebelum kahwin kita panggil cik. Tak. Orang tino sebelum nikah kita panggil cik. Selepas kahwin dia bertukar status menjadi puan. Orang yang sama tapi bertukar panggilannya daripada cik kepada puan. Sebelum kahwin di bawah tanggungjawab bapanya. Bapanya bertanggungjawab. Tapi setelah kahwin dia bertukar tanggungjawab kepada suaminya. Jadi harta pun sama juga. Sebelum tuan dia mati, kita panggil harta. Bawah tanggungjawab tuan dia. Tetapi apabila tuannya meninggal dunia, harta tadi bertukar status menjadi pusaka. Pusaka ni bawah siapa? Bawah milik waris si mati. Harta pusaka bukan milik orang mati. Jangan kata milik orang mati, milik waris si mati. Siapa waris si mati? Waris si mati ada 5. Waris yang layak menerima harta pusaka ada 5. 5 golongan ini tidak dapat didinding oleh orang lain daripada menerima pusaka. Siapa dia? Ibu, ayah, pasangan,
anak lelaki, anak perempuan. 5 golongan ini wajib mendapat harta pusaka dan tidak ada yang dapat menghalang atau mendinding daripada 5 golongan ini daripada menerima harta pusaka si mati. Ada juga orang jumpa saya dia ya, Ustaz, ayuh boleh juga deh. Dia tanya, masa saya mengajar tu, lepas tu dia tanya, setahu dia kalau ada anak lelaki ayuh tak boleh. Tu mazhab mana, wallahu a'lam, tak tahu mazhab mana. Tapi hak sebetulnya mengikut hukum faraid, apabila meninggal seseorang itu, yang layak menerima harta dia, menerima harta pusaka, ibu, bapa, pasangan, anak lelaki dan anak perempuan mengikut qadar yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. 5 ni memang kena mengikut mana pun boleh. Sikit banyak, tu mengikut qadar yang Allah tetapkan. Contohnya, saya buat contoh dengan RM50. RM50 harta orang hidup. Kalau kata suami lah, suami ada RM50, maksudnya milik dia 100% milik suami. Tapi apabila suami meninggal, maka waris suami yang 5 orang tadi wajib mendapat hak dia dalam RM50. Menjadi harta tadi bertukar menjadi pusaka, kemudian ada milik ayahnya sebanyak 12/72, ibunya 12/72, anak lelaki 26/72, anak perempuan 13/72, isteri mendapat 9/72. Ini dia mengikut kaedah pengiraan faraid lah. Kalau ikut biasa kita kata ayah dapat 1/6, ibu 1/6, isteri 1/8, baki lagi dia panggil asabah. Dan mengikut hukum faraid, dia ilmu faraid, anak akan dapat asabah, anak lelaki dapat 2 bahagian, anak perempuan dapat 1 bahagian. Maksudnya atas RM50 ni ada 5 golongan yang berhak. Kalau RM50, kalau kita letak rumah, sama juga, dia akan ada 5 golongan juga atas rumah tu berhak. Kalau letak kereta juga 5 orang ada berhak atas kereta tu. Kalau letak piyah juga ada 5 orang berhak. Kalau letak selipar ada 5 orang berhak ke atas harta tersebut. Kalau letak handphone si mati ni, letak jadi harta pusaka, 5 golongan atas handphone ni berhak. Itu kaedah pembahagian mengikut hukum faraid. Jadi ini dia sudut pembahagian hukum faraid. Jadi kalau tanya bapa ayah 12/72 ataupun 1/6, ibu 1/6, suami isteri 1/8, itu mengikut ilmu faraid. Ada orang tanya, Ustaz, bapa isteri dapat 1/8? Itu sudah Allah tetapkan, tak boleh nak ubah dah. Jadi mengikut ilmu faraid ialah pembahagian yang sudah ditetapkan. Okey, untuk membuat perancangan harta, untuk kita merancang harta kita ini, kita kena faham sekurangnya 3 kalimah, 3 perkataan ini. Apakah dia faraid, apakah dia wasiat, dan apakah dia hibah. Okey, faraid, kata mudah faraid, ilmu cara nak bagi harta pusaka. Faraid ialah ilmu macam mana nak bagi harta pusaka. Dan ilmu faraid ni Allah Ta'ala sendiri tetapkan cara pembahagian harta pusaka. Dan apabila mati seseorang itu, seseorang Islam, maka wajib dibahagikan harta pusaka mengikut hukum faraid.
wajib dibahagikan harta pusaka mengikut kaedah ilmu faraid. Ini definisi ilmu faraid. Ada yang dapat 1/6, 1/8, 1/2, 1/3, 2/3. Ini benda-benda yang sudah ditetapkan oleh Allah cara pembahagian dia. Nah, itu ilmu faraid. Yang kedua, wasiat. Apakah yang dimaksudkan wasiat? Wasiat ialah pemberian harta pusaka, pemberian harta kepada bukan waris tidak melebihi 1/3 dari selepas kematian pewasiat. Pemberian harta kepada bukan waris tidak melebihi 1/3. Ini dua perkara yang penting di sini. Pemberian harta kepada bukan waris. Siapa waris? Saya royak dah tadi dah. Waris yang utama ialah ibu, bapa, pasangan, anak lelaki dan anak perempuan. 5 ni waris. Wasiat, apa maksud wasiat? Pemberian harta kepada bukan waris. Maksud sini, wasiat tidak boleh dibuat kepada ibu, wasiat tidak boleh dibuat kepada bapa, wasiat tidak boleh dibuat kepada pasangan, wasiat tidak boleh dibuat kepada anak lelaki, dan wasiat tidak boleh dibuat kepada anak perempuan. Jelas Wasiat tidak boleh dibuat kepada waris. Kalau buat juga, biasa dengar tak, ambil buat contoh. Seorang ayah, dia panggil anak dia. Mari belakang anak ayah ni. Ayah nak pesan ni. Pesan ni wasiat lah. Ya. Ayah nak buat wasiat ni. Kalau ayah mati, ayah dah anak duduk molek sana, ayah pun royak. Kalau ayah mati, tanah dalam bandar Kota Baru tu ambil Kabelong. Maksud kalau ayah mati ni maksudnya dibuat masa wasiat ini, dibuat masa hidup dan dilaksanakan selepas meninggal. Kalau ayah mati, biasa ayat wasiatnya gitulah. Kalau ayah mati, Al-Belong ambil tanah hak dalam bandar. Hak nombor 2 ambil tanah kat airport kat Jepun. Hak nombor 2 ni abang. Hak nombor 3 nakal sikit ni. Nakal sikit ambil tanah ayah di dekat patah PCB. Ada kat patah PCB tu tanah ayah tu. Bulan 12 mungkin tak ada tanah tu. Sebab naik air pai laut tu. Sebab anak nakal ni tak berapa saya dewi tanah hak PCB. Hak nombor 4 ni hak nombor 4 ambil tapak rumah ni. Ayah bagi lalu. Bukan bagi, pesan lalu. Tak usah balas lah. Kalau ayah mati, abang long ambil tanah dalam bandar Kota Baru, abang ngoh hak airport kat Jepun, hak nombor 3 ni noh kat patah PCB. Hak nombor 4 ambil tapak rumah, hak bosu dah. Duduk 2 bulan, ayah mati. Sudah ayah mati, sudah sipel ke apa, duduk seminggu 2, abang long saat ni panggil adik-beradik. Lagu mana kita ni? Ayah tinggal harta ni, kita nak buat lagi mana? Abang long tanya adik-beradik. Abang ngoh saat ni, buat apanya? Kan ayah pesedah ke hari tu? Tak? Ayah pesedah ke kita? Masing-masing ada dah. Hak nombor bosu saat ni, lah. Abang long ke hari tu, ingat ayah pesan. Hak nombor 3 tadi, teringat ayah dia pesan, dia tanah di PCB. Lepas tu abang long kata, setujulah, kita kira gitulah. Tak, setuju belakang. Hak nombor 3 kata, ini tidak adil. Tak setuju. Maka apabila dalam ramai-ramai waris saat dia tak setuju, maka wasiat tersebut terbatal. Wasiat yang dibuat oleh bapa tadi membahagikan harta dia semasa dia hidup untuk dilaksanakan selepas dia mati. Sekiranya ada waris tak setuju, maka wasiat dia
terbatal. Sebab asasnya wasiat tidak boleh dibuat kepada waris. Nabi bagi tahu la wasiyata lil waris. Tidak boleh wasiat, tak boleh wasiat kepada waris. Tapi dibuat juga wasiat boleh dilaksanakan dengan syarat. Semua waris tadi bersetuju. Maksudnya bukan anak-anak saja setuju, mak mesti setuju, ayah mesti setuju, pasangan si mati mesti setuju, dan semua anak-anak mesti setuju. Baru boleh dilaksanakan wasiat tersebut. Dilaksanakan wasiat tersebut bukan atas dasar kekuatan pada wasiat tersebut, tetapi di atas dasar kekuatan pada muafakat. Muafakat tadi menyebabkan boleh dilaksanakan wasiat tersebut. Kalau tak muafakat, maksudnya ada waris tak setuju, maka terbatal wasiat tersebut. Ini contoh yang pertama. Amun nak buat contoh yang kedua. Besok kita dengar dalam masyarakat kita, mak pesan, kalau mak mati, duit dalam tabung haji 200,000 tu bagi sama rata adik-beradik. Biasa dengar tak? Pesan lagi ni. Mak pesan pada Kak Long, kalau mak mati duit 200,000 dalam tabung haji bagi sama rata. Dianya ada 3 beradik. Kak Long sana ada 3 beradik. Kak Long, Kak Ngoh ada hak bosu. Hak bosu ni laki. Apabila duduk 6 bulan mak mati, sudah selirah belaka, Kak Long sana buat proses pusaka, ngelas sekali waktu boleh waktu tebik duit. Boleh waktu tebik duit dalam tabung haji. Kaedah dia kak, ada proses dia lah. Nak bagi duit, maka Kak Long pun koyak lah. Mak pesan duit ni bagi sama rata. Kalau 200,000 bagi 3 orang, dalam 70,000 seorang lah. 7 kali 3 20, dalam 6,000 lebih lah. 7,000, dekat 7,000 seorang. Hak nombor 2 setujulah. Hak nombor 3, hak jahatan saat ni dia koyak. Hak duk dengar ustaz koyak, hak jahatan 2 bahagian. Hak tina sebahagian. Kalau ikut faraid memang gitu. Kak Long koyak, ni mak pesan, mak suruh bagi sama banyak. Adik tadi, dia dengar hak ustaz koyak, faraid 2 bahagian dia. Adik saya ya, Kak, saya tak setuju. Bahagian saya 2 bahagian. Kalau 2 bahagian kan, maksudnya dia boleh 100,000, kakak dia 2 orang tu 50,000 seorang lah. 2 ni sebuah 1. Jadi dia goyak bahagian saya 2 bahagian 100,000, kakak boleh 50,000 seorang lah. Kakak goyak, Kak Long pula goyak, mak pesan dah gini, kena bagi sama rata. Mak pesan tadi maksudnya mak buat wasiat. Mak buat wasiat kepada anak. Sedangkan wasiat ni pemberian harta kepada bukan waris. Maka apabila waris tak setuju, ada waris yang tak setuju, maka wasiat tadi terbatal. Wasiat yang dibuat oleh mak tadi terbatal dan wajib dibahagikan harta tadi mengikut hukum faraid. Kalau ikut wasiat mak juga, maka adik-beradik ada yang makan harta batil, makan harta yang bukan hak dia. Sebab tak ikut kaedah pembahagian yang betul, menyebabkan makan harta batil. Kak Long tak dikira, Kak Long serus, orang panggil bahasa Kelantan, dia panggil apa? Sakut. Sakut lah. Mak bawah ni rana tak ikut pesan mak. Kak Long serus sakut. Sebab mak pesan sendiri ni. Dalam hukum syarak, tak kira sakut kau, sakok kau, gapa, hukum tetap hukum pembahagian tersebut, wasiat mak tersebut terbatal dan wajib dibahagi mengikut hukum faraid. Ini contoh yang kedua. Nak jelas lagi, so contoh lagi. Ni orang kaya. Contoh orang kaya, dia banyak harta.
Jadi dia nak bagi harta dia ni kepada anak-anak dia, dia panggil lawyer. Orang harta dia, orang kaya ni dia panggil lawyer lalu. No. Dia panggil lawyer. Tuan lawyer minta tulis hamba nak buat pesanan sikit ni. Kalau saya mati, saya nak harta saya di Kota Baru ni diserah kepada isteri nombor 1 saya. Orang kaya dah. Ada saya nombor 1, nombor 2. Untuk anak-anak saya, dia royak pesel semua. Harta di Kuala Lumpur untuk isteri nombor 2. Lepas tu hak anak nombor 2 dia pesel lalu. Ada saksi 2 orang. Tuan lawyer ni bawa saksi 2 orang. Maksudnya tuan lawyer tadi tulis apa yang dihasratkan. Tulis belaka cara yang dikehendaki oleh orang kaya sana. Lepas tu ada saksi pula 2 orang. Tuan lawyer goyak selesai daripada pesanan tadi ditulis, tuan lawyer ke gicok mati stamp. Nak suruh kemah keming mati stamp, kemudian cok pula Suruhjaya Supah. Nak yang habis gain dah tu mati stand lagi, cok Suruhjaya Supah lagi. Hak tulis pula tuan lawyer berdokumen. Lepas tu ada saksi pula 2 orang. Habis stand tu kemah keming. Duduk semetar setahun 2 mati orang kaya ni. Apabila mati orang kaya ni, sesar belaka, lawyer pun panggil dah semua anak beranak dia, isteri pertama, isteri kedua, anak isteri pertama, anak isteri kedua, mari duduk berepong nak baca pesanan wasiat yang dibuat oleh orang kaya ni. Apabila lawyer baca sana, harta Kota Baru untuk isteri pertama, harta rumah ni untuk anak sulung anak dia, baca belaka hak orang kaya tadi pesan. Harta di Kuala Lumpur untuk isteri nombor 2 dia sikit dia baca. Dia tanya setuju? Main hak nombor 1, hak nombor 2 ni payah nak kira. Ya, lebih sikit pun tak boleh dah. Jadi tak setuju. Ada tak setuju, maka wasiat yang dibuat oleh orang kaya tadi, walaupun dimati stamp, walaupun dicok Suruhjaya Supah, walau yang tulis tu lawyer, walaupun berdokumen, walaupun ada saksi, terbatal wasiat tersebut. Disebabkan wasiat tidak boleh dibuat kepada waris. Wasiat boleh buat wasiat, tapi kepada bukan waris. Maksudnya kepada cucu, kepada anak akak, kepada rumah anak yatim, ataupun selain daripada waris. Boleh buat wasiat. Dan wasiat itu tidak lebih daripada 1/3 daripada harta dia. Tak boleh nak bagi separuh. Kalau buat separuh, hanya 1/3 sahaja yang boleh dilaksanakan wasiat tersebut. Jelas Itu maksud wasiat. Kemudian, kalau kita nak bagi harta kepada waris, kalau kita nak buat pembahagian, kita kena menggunakan kaedah hibah. Ataupun kita tak buat apa-apa, memang hukum faraid dia akan bagi pada waris. Kalau kita tak buat apa-apa, memang pergi pada hukum faraid dan pembahagian faraid kepada waris mengikut kadar-kadar yang tertentu. Okey, kalau nak bagi masa hidup, kena buat hibah. Apa dia hibah? Pemberian atas dasar kasih sayang kepada mana-mana pihak tanpa mengharapkan balasan. Itu hibah. Pemberian atas dasar kasih sayang kepada mana-mana pihak tanpa mengharapkan balasan. Hibah ni dalam bahasa Arab, bahasa Melayu kita anugerah lah, ataupun pemberian masa hidup. Bui masa hidup tu dipanggil hibah. Beza dengan hibah takaful. Hibah takaful tu dia buat aset, maksudnya masuk caruman takaful, kalau meninggal dapat 500,000. Kemudian 500,000 tu dihibahkan kepada isteri, contoh. Tu hibah takaful lain. Ni maksudnya hibah dari sudut hukum syarak, pemberian atas dasar kasih sayang kepada mana-mana pihak tanpa mengharapkan balasan. Okey, hibah dia ada rukun dia.
Nak buat hibah kena ada rukun, kena komplit rukun dia. Pertama, mesti ada pemberi. Yang kedua, mesti ada penerima. Yang ketiga, ada benda yang nak dihibahkan, barang yang nak dihibahkan. Kemudian ada ijab qabul. Ijab qabul maksudnya ada lafaz akad, beri dan terima. Ada orang jumpa saya, "Ustaz, boleh tak saya nak bagi harta tanah kepada anak saya, tapi saya tak segoyak dia?" Main nusuk-nusuk gitu, boleh tak? Tak boleh, sebab rukun hibah mesti disempurnakan baru sah hibah tersebut. Kemudian dia ada syarat luzum, maksudnya dia panggil al-qabdu, qabad, penguasaan bagai ke atas bagai tersebut. Contohnya, ayah hibahkan kenderaan kereta kepada anak. Dia bagi anak koci kepada anak, itu anak tersebut ambil anak koci, itu sudah dikira qabad, penguasaan terhadap benda tersebut. Ambil masa sikit okey. Kemudian hibah dia ada dua, ada hibah mutlak, ada hibah bersyarat. Hibah mutlak ni bagi tukar nama terus. Isi bawah 14A apa tu dipanggil hibah mutlak lah. Kemudian kalau beza dia hibah mutlak ni, kalau penerima meninggal dunia, dia menjadi pusaka pada penerima. Tapi kalau hibah bersyarat ni, kalau penerima meninggal, harta yang dihibahkan tersebut dia akan balik pada pemberi. Itu hibah bersyarat. Kita terpulanglah, kita nak buat hak mana. Kita nak buat hibah tu, nak guna hibah mutlak pun boleh, nak guna hibah bersyarat pun boleh. Setengah keadaan sesuai buat hibah mutlak, setengah keadaan tak sesuai buat hibah bersyarat. Contohnya hak berlaku pada Haji Kasim ni. Haji Kasim ni, dia ada anak puai, dia bagi tanah rumah dia duduk tu kepada anak puai dia. Hibah lah. Dia hibah rumah dia duduk tu kepada anak puai dia. Betulnya anak puai dia ni kahwin dengan seorang peniaga. Anak puai dia tu seorang pensyarah IPTA. Seorang pensyarah kahwin dengan seorang peniaga. Jadi ditakdirkan suami anak perempuan dia ni nak guna duit, jaga duit tanah yang diberikan kepada anak perempuan Haji Kasim ni, dia jaga kepada bank. Dia lah dalam bisnes ni ada naik turun, bisnes lingkup, tak boleh nak tebuh tanah tersebut. Kena lelo, kena jual ke bank. Haji Kasim ni terpaksa keluar daripada rumah dia. Apabila keluar daripada rumah dia, dia buat kes di mahkamah. Dia saman anak dia dan hakim memutuskan supaya anak dia ni menyara kos kehidupan dia, bayar rumah sewa, bayar kos makan minum dia dan sebagainya lah. Nak rojak ni hibah mutlak. Bagi isi bawah 14A. Adakah dia sesuai? Hibah mutlak, adakah dia tak sesuai? Kalau buat hibah bersyarat, hibah tu sudah dibuat lengkap, tetapi tak tukar nama tak tukar nama 14A. Buat dokumen hibah. Itu hibah bersyarat. Sah kodok hibah gitu, tak tukar nama. Tukar nama dalam gerai ni hanya proses sivil. Proses sivil dan mengikut hukum syarak, hibah tersebut apabila sempurna rukun, sempurnalah hibah tersebut. Walaupun tak tukar nama atas gerai tanah. Supaya kita pergi, kita pula supaya orang hak nikah lek sial lah tak. Kau kita tu tak tahu lah supaya orang nikah lek sial. Oh nikah lek sial sah ke tak? Hak biasa, tolong jawab. Hak nikah lek sial sah sebab rukun nikah sudah sempurna. Cuma kalau mari lek sini berikat lah kalau duduk hotel tak. Nikah sudah sah. Cuma mari di sini kena sempurnakan dokumen-dokumen dari sudut keadaan di sini.
Begitu juga hibah, walaupun tak tukar gerai nak atas apa gerai, tukar nama atas gerai, hibah tersebut apabila sempurna rukun, sahlah hibah tersebut. Jadi hibah bersyarat ni kita tak tukar nama lah. Okey. Ni hibah mutlak hak tukar nama. Ni begitu juga hanya kes Haji Daud. Haji Daud ni memang seorang jutawan lah. Dia ada anak ramai, dia bagi harta. Bagi harta kepada anak dia, dia bagi lalu. Tukar nama lalu. Siapa dia tak ada harta. Tapi Allah nak uji dia. Allah nak uji dia, anak dia tak cara ke dia. Kemudian dia kena pula penyakit kritikal yang menyebabkan masalah pada diri dia. Dia tidak ada harta sehingga dia samai balik anak dia ni boleh bagi hak dia, kos-kos untuk dia hidup. Ni kisah hak hibah mutlak. Contoh kalau kita apa ni, anak umur 18, 20, kita nak tukar nama atas gerai. Nak beri tanah tukar nama atas gerai tanah tak? Risiko tak? Sebab hibah mutlak ni apabila tukar nama milik dia penuh dah. Kalau naik motor tak ada minyak nak jual tanah pun tak ada apa kita. Sebab dia ada pemilikan penuh. Maksudnya kita tak boleh nak halir daripada jual tanah. Jadi macam mana untuk elok daripada masalah-masalah gini, buat hibah bersyarat. Maksud hibah bersyarat, kita tak tukar nama atas gerai. Kita buat dokumen hibah, sempurnakan rukun hibah. Siapa yang memerlukan melaksanakan hibah ni? Dia ada golongan-golongan yang kritikal perlu pada hibah, perlu membuat hibah. 12 golongan semua. Kalau ada hamba tulis ni 12 golongan. Kalau kita nak sebut soal malam ni, detail malam ni pukul 12 kali lah. Tapi kita ambil ringkas, mungkin sedua yang kita ambil. Golongan 12 golongan kritikal memerlukan hibah, bukan wasiat. Maksudnya hibah ni dibuat masa hidup, berkuat kuasa masa hidup. Cuma kalau hibah bersyarat, pelaksanaan proses tukar nama semua tu dibuat selepas mati. Tapi sudah hibah ni sudah berkuat kuasa masa hidup. Kalau buat hibah, kalau ayah kepada anak, ibu kepada anak, datuk pada cucu, nenek pada cucu, boleh tarik balik bila-bila masa tanpa izin anak dan cucu. Boleh tarik balik. Tapi kalau selain daripada pak ni, boleh juga tarik balik dengan syarat, dengan izin penerima hibah. Kalau kita hibah rumah kepada isteri, apabila sempurna rukun, sah hibah tersebut, jadi benda tu jadi milik isteri. Boleh tarik balik, boleh minta balik dengan syarat izin isteri. Kalau isteri izin, dah habis bui dulu dah habis minta ambil balik lah, tak apa, kita bagi. Tak apalah. Tapi kalau isteri tak izin, tak boleh. Kita bui dah kau orang dah. Kita nak tarik balik, kena minta izin dia. Okey. Golongan yang perlu pada hibah ialah 12 golongan. Kita cuba lihat yang pertama. Kes yang paling popular, pasangan yang mempunyai rumah atas satu nama. Maksudnya rumah atas nama isteri ataupun rumah atas nama suami. Okey. Contohlah rumah atas nama suami. Kemudian suami meninggal. Kita buat contoh suami meninggal lah tak? Ikut kajian orang Eropah, orang lelaki mati dulu. Jadi kita buat contoh suami mati. Rumah atas nama suami meninggal. Maka pembahagian rumah tersebut, katakanlah rumah ni nilai 500,000. Rumah 500,000 ni biasalah di Kota Baru ni. Okey, buat contoh rumah 500,000. Rumah atas nama suami mati. Maka pembahagiannya, bapa akan dapat 1/6 daripada harta tersebut, rumah tersebut. Dengan kadar 500,000, 1/6 daripada 500,000, 83,300.
Tu kadar yang bapa dapat. Ibu pun 1/6 juga dengan kadar 83,000 bahagian ibu si mati. Anak lelaki dia panggil asabah, anak lelaki dapat 2 bahagian dengan kadar 180,000. Anak perempuan nisbah 1/2 dengan kadar 90,000. Kemudian isteri dengan kadar 62,000. Ini adalah pembahagian mengikut hukum faraid. Kadar yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Jadi, katakanlah isteri ingin memiliki rumah ini bersama dengan anak-anaknya sahaja, isteri hendaklah tebus hak bahagian bapa mertuanya dan ibu mertuanya sebanyak 83,000 campur 83,000, 166,000. Isteri hendaklah tebus hak bapa mertua dan ibu mertuanya. Sekiranya ibu mertua dan bapa mertuanya tidak tolak bahagian dia. Dia tak tolak bahagian dia. Kalau tak tolak, maka isteri tadi kena tebus hak bapa dan ibu mertuanya kalau dia ingin memiliki rumah itu bersama dengan anak-anaknya. Nak tolak bahagian ni, kalau tolak mujur lah. Nak. Ikut kajian UMK, yang tolak bahagian ni, kalau 20 kes, yang tolak bahagian hanyalah 2 kes sahaja. Ikut kajian UMK, 20 kes, 2 kes sahaja yang tolak bahagian. Jangan kata tomok. Itu hak dia, wajib dibagi. Walaupun ibu mertua dan bapa mertua dia tak kata gapo, tak minta pun, tapi isteri wajib memberikan hak kepada ibu dan bapa mertuanya kalau dia nak duduk rumah. Kalaulah dia tak mampu tebus, maka nama bapa mertuanya dan nama ibu mertuanya dimasukkan dalam geran tanah rumah. Asalnya geran atas nama suami saja. Tapi apabila suami meninggal, semua bapa, ibu, pasangan, anak laki, anak perempuan akan masuk dalam geran tanah rumah. Kecuali isteri apabila buat proses bicara, dia tolak bahagia dia. Maksudnya dia tebus. Apabila tebus, tak masuk dalam geran tanah. Tapi kalau tak mampu tebus, ibu mertua dan bapa mertua tak tolak pula bahagia, maka geran nama bapa mertua dan ibu mertuanya akan masuk dalam geran tanah rumah. Kalau ibunya meninggal dunia, ibu mertuanya meninggal dunia, waris-waris ibunya, maksudnya semua anak-anak dia yang lain, ayah mak dia akan masuk dalam geran tanah rumah ni. Kalau bapa mertuanya meninggal dunia pula, maka waris bapa mertuanya, maksudnya mak ayah si mati, pasangan si mati dan anak-anak si mati akan masuk dalam geran tanah rumah ni. Ni yang jadi masalah ni. Dalam segera ada 20-30 orang sebab tidak ada perancangan awal. Apabila masuk ramai dalam gerai tanah sehingga berlapis-lapis keturunan, nak susah payah. Hak lepas tu biarlah lepas tak. Hak adalah ni kena rancang awal-awal. Macam mana nak rancang? Suami tadi hibahkan rumah ini kepada anak-anak. Apabila hibah, rumah yang sudah dihibah terkeluar daripada harta pusaka. Apabila buat hibah, harta sudah bukan miliknya. Apabila bukan miliknya, terkeluar daripada harta pusaka dan tidak difaraidkan rumah tersebut. Boleh hibah kepada anak-anak, boleh hibah kepada isteri. Jadi apabila suami meninggal, katakan suami hibahkan kepada anak-anak,
ataupun isteri, suami meninggal, rumah ini akan jadi milik anak-anak dan ataupun milik isteri. Jadi tidak ada masalah dalam pembahagian harta pusaka. Sebab rumah tanah ni dia kritikal. Dia menimbulkan banyak masalah. Jadi kalau kita buat perancangan awal, maka kita tidak akan menimbulkan masalah yang besar selepas daripada kita meninggal. Okey, kemudian kes yang kedua pun sama, masalah rumah ni joint loan. Joint loan biasa sebab nak beli rumah besar, atas gaji suami seorang tak padai. Terpaksa combine loan dengan isteri. Baru lulus loan banyak, baru beli rumah. Maksudnya, separuh milik isteri, separuh milik suami. Apabila mati seorang, maka separuh menjadi harta pusaka. Walaupun sudah dibayar, dijelaskan loan tersebut oleh takaful. MRTT ataupun MRTA sudah dijelaskan sebahagian separuh rumah tu, tetapi tetap menjadi harta pusaka. Apabila harta pusaka ada milik ayah, ada milik ibu, ada milik isteri, ada milik anak lelaki, ada milik anak perempuan. Yang ni lebih kritikal. Kalau joint loan ni lebih kritikal, perlu pada hibah. Katalah suami meninggal. Dalam keadaan suami meninggal, isteri yang sedih tadi, suami meninggal, dia terpaksa buat urusan pusaka. Sebab rumah dia duduk. Dan dia buat urusan pusaka, dia pula terpaksa tebus milik ibu mertua dia dan bapa mertua dia. Begitu juga dia terpaksa bayar loan. Kalau pinjaman sebelum ni dia kena bayar dengan suami dia 2,000, apabila suaminya meninggal, dia tetap kena bayar dengan kadar yang sama 2,000 juga. Tapi jangka masa loan yang pendek lah. Yang ni lebih kritikal, perlu pada hibah. Ni kalau nak hurah panjang lagi lah. Kita baca pendek-pendek je dah. Kita faham lah qadiyah permasalahan yang timbul. Kalau nak hurah dalam surah ni dalam 10-20 minit. Okey, begitu juga ni dia goyak pembahagian tadi lah. Kadar-kadar yang diperolehi. Okey, siapa yang perlu buat hibah lagi? Individu bujang, tidak berkahwin. Maksudnya orang lelaki atau perempuan yang senja usia, maksudnya dari usia 40 lebih, 50 lebih tak berkahwin. Orang yang ni yang berkejaya, biasanya dia ada pasangan, ada seseorang yang dia sayang. Anak akak ke, anak saudara ke, hak dia rapat, hak dia ambil duduk sekali dengan dia. Tapi kalau dia meninggal, anak akak ke, anak saudara ke, siapa hak dia ambil saat dia duduk dengan dia, tidak akan dapat harta dia, harta pusaka dia walau 1 sen pun. Jadi kalau dia nak hibah, nak hadiahkan kepada orang yang dia sayang, dia boleh buat hibah. Kemudian pasangan yang mempunyai anak perempuan sahaja, yang dapat menghalang harta pusaka ini pergi kepada adik-beradik, ialah bapa dan anak lelaki. Si mati yang ada bapa atau ada anak lelaki, hartanya tidak akan diperolehi oleh adik-beradik si mati. Tapi kalaulah bapa tak ada, anak lelaki tak ada, dia meninggal, harta dia ada bahagian-bahagian kepada adik-beradik si mati. Maksudnya, biasa dalam masalah rumah contohnya, kalau ada anak perempuan sahaja, rancanglah awal-awal supaya tidak timbul masalah. Okey, pasangan mempunyai anak lelaki dan anak perempuan tapi ingin mengagihkan harta sama rata. Nak bagi harta sama rata. Bagi kita, anak lelaki dan anak perempuan ni sama je. Ya. Atas kasih saya, anak lelaki anak perempuan sama. Allah bagi hak kepada kita untuk merancang. Tapi kalaulah kita meninggal, hak anak lelaki 2 bahagian, hak anak perempuan 1 bahagian. Tetapi masa hidup, Allah bagi hak kita untuk bagi sama banyak. Kau nak bagi macam mana, ikut kita. Tapi kena berlaku adil di antara anak-anak. Jadi tak nak merancang, kena merancang awal-awal. Kalau dah mati, kena ikut kaedah pembahagian hukum faraid. Hak faraid, kalau ikut faraid tak apa.
takutnya baloh. Nah, baloh makan harta batil. Ni masalah. Kena ingat tuan-tuan, kalau anak-anak kita baloh bergaduh menyebabkan makan harta batil, tetapi masa kita hidup kita tidak merancang dengan baik, kita tahu tapi kita tak buat, Allah akan persoalkan kita. Orang yang makan harta batil tuan-tuan, sembahyangnya tidak akan diterima. Dalam bahagian pengurusan harta pusaka ini, dalam harta pusaka, orang yang ambil harta pusaka secara tipu, secara khianat, secara batil, sembahyangnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi bagi tahu amalan yang mula-mula dihisab oleh Allah Taala ialah sembahyang. Amalan yang mula-mula dihisab ialah sembahyang. Kalau sembahyang Allah tak terima, maka seluruh amalan-amalan yang lain Allah tak kira sikit rabuk pun. Tak kira lah sembahyang sunat tak tinggal, pergi haji tiap-tiap tahun, pergi umrah berapa kali setahun, puasa tak tinggal Rabu Isnin Khamis, buat amal-amal ibadat yang lain, sedekah, zakat semua buat, tapi sembahyang Allah reject. Seluruh amalan-amalan lain Allah tak kira sikit rabuk pun. Ni masalah dalam pembahagian harta pusaka, kena ambil berat betul-betul. Ambil berat betul-betul, jaga betul-betul. Sebab dia kait dengan amalan-amalan kita yang lain. Kalau tak terima sembahyang, seluruh amalan-amalan yang lain tak akan diterima. Jadi tuan-tuan, kena rancang betul-betul supaya waris kita tidak akan menghadapi masalah ataupun tidak terdedah dengan benda-benda yang menyebabkan makan harta batil. Ni saya sebab saya buat pengurusan pusaka, kadang-kadang saya jumpa benda-benda hak kata kita sedih lah. Sebab masalah harta ni tak boleh kira kaya miskin semua no. Kaya kita kata kaya, tak berebutlah harta. Tak. Kau kaya, kau nak. Hak miskin, hak sama telah lah miskin. Dah miskin, nak lah kau harta. Berebut juga. Allahu Akbar. Ambo pernah selesai pusaka. Ni nak goyak. Seorang pasangan suami isteri kerja pegawai besar. Kaya lah. Bukan kaya, cukup lah. Rumah banglo besar. Kenderaan pun mewah. Ada motor besar. Tapi nak selesai masalah harta pusaka ayah dia. Minta nak selesai masalah harta pusaka ni, dia perlu pada nak muafakat. Kena tolak ansur. Jemuk kira. Tapi masih lagi nak rebut harta juga. Menyebabkan tak boleh selesai. Nak kira hak pegawai kerajaan hidup sempurna dah, gaji besar. Tapi untuk selesai masalah pusaka perlu pengorbanan, tak sanggup. Nak juga harta. Balah lah. Allahu Akbar. Inilah tuan-tuan. Masuk dalam bidang penyelesaian harta pusaka, kita akan jumpa banyak masalah. Ada duduk rumah saka, rumah tok mati, anak duduk. Anak duduk, apabila duduk tak buat proses pusaka, dia ada hak orang lain. Sebab tak ada atas sebidang tanah ada hak mak ayah, adik pasangan, adik-beradik, anak lelaki anak perempuan. Anak duduk apabila adik-beradik lain tak rela, dia makan harta batil. Kena selesai masalah ni. Minta maaf dah. Ambil masa sikit. Jadi seterusnya, pasangan mempunyai anak OKU. Anak OKU pun perlu pada perhatian. Anak OKU ni perlu pada perhatian yang lebih. Jadi kalau kita nak bagi lebih harta pada anak OKU supaya ada penjaga dan keuangan untuk dia, kita boleh buat hibah. Sebab apabila kita meninggal, anak OKU akan dapat sebagaimana anak-anak kita yang lain juga. Kemudian pasangan yang mempunyai anak angkat. Anak angkat pun apabila dia duduk rumah kita, apabila kita meninggal, dia tidak ada hak atas rumah tersebut. Dia kena keluar daripada rumah kita. Jadi kalau nak bagi, boleh bagi buat hibah masa hidup. Lelaki, wanita berkahwin semula. Maksudnya gini, berkahwin semula ni, patching dia kata tak. Umur 60 lebih kat 70. Ditakdir
kahwin hak umur 20 lebih. Ada ditakdir boleh kahwin dengan hak umur 20 lebih, 30 lebih. Jarak beza. Cuma anak kitanya, anak hak lelaki ni umur 40 50. Isterinya umur 20 lebih. Agak-agak boleh selesai molek ke apabila kematian suami. Payah. Hak biasanya tubik rumah lah. Hak biasa, hak banyak berlaku kak. Mak tiri sana tubik rumah lah. Sebab anak dia rakyat rumah ni, rumah pak dia, mak dia dulu. Banyaklah ceritanya. Ni masalah. Jadi suami tadi kena rancang awal untuk anak hak ni, kena untuk isteri hak ni. Jemuk kira molek masa hidup ni. Okey, pasangan tidak mempunyai anak. Kalau tak ada anak, suami meninggal, isteri hanya dapat 1/4 sahaja. Contoh rumah lah. Rumah masa nak beli dulu, suami dengan isteri sana pergi beli rumah. Ni bilik ayam. Ni bilik anak kita. Ni bilik dia cerita. Maksudnya dia rancang rumah dia beli dengan isteri tadi. Ditakdirkan tak ada anak. Apabila suami mati, duduk 20 tahun dah rumah ni, tak ada anak, suami mati, rumah atas nama suami, isteri hanya dapat 1/4 sahaja. Ni saya tak kecek bahagia harta sepecaria, ni sudut pembahagian faraid. Isteri hanya dapat 1/4 sahaja daripada harta pusaka suami. Kalau rumah kat 1/4 lah, 3/4 lagi pergi kepada waris suami. Kalau suami tak ada ayah, pergi pada adik-beradik suami. Siapa menguasai rumah ni? Isteri ke adik-beradik suami? 1/4 ke 3/4 yang menguasai rumah? Kalau 3/4 menguasai rumah, kalau rumah 400,000, isteri nak duduk rumah ni juga, dia goyak 20 tahun dia duduk rumah ni dengan suami dia. Dia beli dengan suami dia rumah ni. 400,000 dia kena cucur 300,000. Sebab dia 1/4 je. 300,000 kena bayar kepada adik-beradik suami sahaja. Kalau nak duduk rumah tu, hak rolik kak, pakai buku pakai baju kak, pergi cari rumah lain lah. Hak tu disebabkan tak ada perancangan lah. Jadi kita kena rancang harta kita sebelum kita meninggal. Okey, lelaki yang berpoligami. Ni setengah jam kalau cerita ni. No, suami yang berpoligami. Hamba pun ada sesakih orang poligami ni. Memang susah lah. Ada sesasa. Okay, kalau nak, kita tak boleh nak panggil isteri pertama, isteri kedua mari jemuk kira, tak boleh. Hak boleh ada, jarang sangat. Ada hak baik, hak bagus ada. Tapi kalau nak sesah harta pusaka, isteri pertama, isteri kedua, kita kena pergi tanya dulu isteri pertama, bicara lagu mana harta apa semua. Pergi pula isteri kedua. Lepas tu baru boleh kita bicara. Kalau panggil nak bicara lalu, biasanya gitulah. Tapi ada juga hak bagus. Okey, saudara baru mu'allaf. Mu'allaf ni kalau dia masuk Islam, dia tidak boleh mewarisi harta mak ayah dia, dan ibu bapanya tidak boleh mewarisi harta dia. Jadi kalaulah dia ada harta, dia masuk Islam, kalau dia nak bagi pada mak ayah dia, dia boleh bagi, boleh buat hibah pada mak ayah dia, sebab hibah tidak terhalang walaupun berlainan agama. Boleh buat hibah pada adik-beradik dia yang bukan Islam. Boleh, jadi dia boleh, kalau dia meninggal, harta dia itu semuanya akan pergi kepada Baitul Mal. Kalau ada sahih mu'allaf kan, pesan lah. Tak usah bikau lain pun boleh, bikau kita dah. Gitu, maksudnya ada juga bahagia. Jadi kita minta merancang awal sebelum berlaku kematian. Okey, pemilik perniagaan. Ni masalah syarikat. Syarikat senda berhak, saham dia akan menjadi harta pusaka. Saham syarikat akan jadi harta pusaka. Kalau meninggal pemilik syarikat, saham dia akan jadi milik mak dia, jadi milik ayah dia, jadi milik pasangan dia, jadi milik anak lelaki dan anak perempuan. 5 golongan ini akan masuk dalam syarikat. Ada harapan ke syarikat untuk melangsungkan perniagaan? Partner dia terpaksa berhubung dengan 5 golongan ni, akan timbul banyak masalah. Nak rancang syarikat ni, kena ada cara dia. Ni panjang cerita lah pula.
Jadi yang berasa sekadar itulah untuk malam ni. InsyaAllah kita kalau ada masa ke lapangan kita jumpa.